Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini pada hari Ahad 17 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amalan yang kita buat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini khususnya akan dipermudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini. Faiz Helmi daripada Teluk Intan, kemudian Bangah Nasir, terima kasih banyak. Salam Nuzul Quran, Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Rohaya Azman, Nasir Senin, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia.
Wan Rafidah Abdul Qadir daripada Muar, Johor. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih banyak. Kak Saliza Agus, Abu Haris, Kak Syahida Yusuf, kemudian Khalidun Kasban, Eli Masni Mas'ud, Rohaya Azman, Kak Saliza, Surah An-Nur, Seremban Selatan, Abang Zainal Osman daripada Singapura. Patut lama tak nampak bang. Ayahandanya Osman bin Hashim telah kembali ke rahmatullah petang Jumaat kemarin. So kami daripada pihak Audio Kuliah dan semua sahabat yang bersama pada pagi ini, kami mengucapkan salam takziah kepada Abang Zainal Osman daripada Singapura, dan marilah kita sama-sama hadiahkan bacaan Fatihah untuk kita hadiahkan pahalanya kepada almarhum Osman bin Hashim, ayahanda kepada Abang Zainal Osman kita daripada Singapura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pahala bacaan Fatihah kita tadi disampaikan Allah kepada almarhum ayahanda Osman bin Hashim. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa beliau dan Allah menerima segala amal baik yang pernah almarhum lakukan sepanjang hayatnya di dunia ini, dan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah akan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada Abu Haris, Bazid Aziz daripada Muar, Kak Sahaliza Perlih, Ahmad Khalil daripada JB, insya-Allah Arif Irhan Semenyih, Abu Haris, Kak Kalsum, Ramlah Sulong, Kuantan Clear, Mumtaz Begam daripada Singapura juga. Terima kasih banyak orang Singapura. Hadil Syam, Asma Zuraida, Salam Nuzul Quran, Fatimah Abdul Rahman, Kemas Jaafar, Bukit Mertajam Clear, Rohani Abu Bakar, Umi Umrah, Azami Abu Bakar, Abang Arifin Rahim kita, ahli kumpulan Hijaz, sahabat sekolah saya lah, satu sekolah dengan saya dulu. Terima kasih Abang Arifin. Abang, adik. Su Haji Ishak, terima kasih. Khairul Amir Ramli, Antara Gapi Clear, Serendah. Liza Sarah, Pak Din daripada Botani Ipoh. Rohayati Abdul Ralim, Zulkifli Haji Aziz, Penang Clear. Minta maaf tuan, pagi ni volume tak apa. Volume dia ada sangkut sikit. Khalidun Kasban, Masjid Al-Ihsan, Bandar Kinrara, PK4. Pak Ya SD, terima kasih. Bagan Datuk, Eli Masni, Abang Muhammad Yusof daripada Seri Gombak kita, terima kasih bang. Izzat Hafizullah Pasir Mas, Umar Arif, Abang Makno, Orang Kuat Surau Desa Bakti Selayang, Cik Hatiah daripada
Sibu Sarawak, terima kasih banyak. Abang Yusof Ismail Lapu Diri, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Zawiyah Sulong, Rida Osman, bos audio kuliah, terima kasih. Terima kasih Zaf. Ialah kita, insya-Allah lah kita akan istiqamah dengan audio kuliah, insya-Allah. Ummu Arif, Roslan Lan Putrajaya di Amri daripada Seri Kembangan, Kak Syam, Kak Faridah Yusof, Salmi Abdul Rahman, Iban Tracker, Shah Alam. Terima kasih banyak. Sahabat sekalian, teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar, teruskanlah apa-apa yang boleh diteruskan lagi, insya-Allah. Dan untuk pemakluman semua sahabat-sahabat sekalian, kuliah kita pada pagi ini ditaja ataupun dianjurkan oleh Quranic Mind City Center. Saya rasa ini dah kali ketiga lah kot rasanya saya bersiaran di bawah penajaan ataupun penganjuran daripada Quranic Mind City Center. Jadi untuk pengetahuan semua sahabat sekalian, Quranic Mind ini adalah tim dakwah pengajian Al-Quran dan solat. Jadi siapa yang nak mengaji Quran, nak belajar, nak memperbaiki ibadah solat, nak belajar asas tajwid, asas Quran, taranum ke apa, boleh klik dekat link yang disediakan. Nak infak ke apa semua boleh berurusan dengan Quranic Mind City Center Section 14 Shah Alam. Jelas? Nah, okey. Baik, selamat datang. Terima kasih yang baru masuk. Sarbanul Minan, Nasimah Ahmad, Abang Yop, sepupu saya, Ahmad Rasidi, Gopeng, Rozaida Hazmi, Aziz Mak Koko, Sarjana Utama Clear, dan Nur Safura daripada Seremban 2 Negeri Sembilan, dan lain-lain yang saya tercicir. Saya minta maaf banyak. Teruskan share, yang penting teruskan share tu, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita nak sembang-sembang tentang apa yang disebut nuzul Al-Quran. Bahasa mudahnya macam itulah, nuzul Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nuzul ni dia ada dua kalimah lah. Satu nuzul, satu Al-Quran. Baik, apa makna nuzul? Nuzul maknanya turun. Nuzul maknanya diturunkan ataupun turun. Dan bila sebut turun ni biasanya atas ke bawah lah. Dia macam tu, kan? Tapi kita orang Melayu ni dia sangat detail, kan? Bila orang tanya, Haji nak ke mana? Nak turun ke bawah. Canggih jawapannya. Patutnya kita sebut nak turun aja. Nak turun tu maksudnya ke bawah lah, kan? Tapi sebab kita ni terlampau canggih sangat, nak ke mana? Nak naik ke atas katanya. Dah naik memanglah di ke atas, tapi canggih lah orang Melayu, dia memang canggih gitulah. Baik, bila sebut nuzul Quran, maknanya dia diturunkan. Bila diturunkan, adatnya atas ke bawah. Adatnya gitulah, atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, yakni bahasa mudahnya daripada Allah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala menyebut, kalau kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut ayat 185 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. 185 Al-Baqarah
juzuk yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Allah kata dalam bulan Ramadan lah mula diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mula diturunkan, dia punya starting penurunan tu, permulaan penurunan itu adalah bermula pada satu malam di antara malam-malam Ramadan, yang banyak ulama meletakkan iaitu apa yang disebut sebagai nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Peristiwa yang Rasulullah ketika berada di Gua Hira itu, turun malaikat Jibril bawa wahyu yang pertama, 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Jibril datang peluk Nabi, mengajarkan Quran itu, dikatakan malam 17 Ramadan. Boleh dapat malam 17 Ramadan, yang disebut juga sebagai malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, anzalnahu, kami turunkannya. Nya di situ balik pada ayat Quran, pada malam Al-Qadar. Al-Qadar ni makna satu malam yang ditentukan. Itu ulama, ialah tarikh itu sebenarnya tak adalah penting mana tak. Penting, tapi tak usah kita berbalah lah pasal tarikh itu, tak payahlah. Cuma kita nak sebut ulama dah sepakat 17 Ramadan itu nuzul Quran. Ada juga pandangan yang lain yang kuat juga, 17 Ramadan juga ada satu lagi peristiwa yang dipanggil Badar Al-Kubra, peperangan Badar, perang Badar yang pertama dalam Islam. Dia berlaku pada 17 Ramadan. Okey, tak apa, yang tu kita letak sebelah dulu. Baik, bila kita sebut Quran itu diturunkan, kita kena faham dia punya, apa dia panggil, prosedur ataupun step by step. Step by step dia tu kita kena faham lah. Baik, sambil-sambil dengar, sambil-sambil baring, sambil-sambil duduk, tuan-tuan share-sharekanlah kuliah-kuliah kita ni, sebab kita tak tahu berkat kita share tu mungkin dia dengar oleh orang lain, dan asbab orang itu mendengar mungkin dia berubah. Besar pahala kita. Jangan buat main, kita tak nampak benda ni kan. Petik aja butang share tu, jalan insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab manusia untuk berubah lah, insya-Allah. Baik, dia punya kaedah dia begini. Okey, satu, nama dia Loh Mahfuz. Loh Mahfuz ni satu tempat lah, tak tahulah di mana, di langit belah-belah mana, wallahu a'lam. Itu tak perlu kita nak tahu lokasi, location tepatnya kan. Yang penting kita percaya di sana ada Loh Mahfuz, tempat Allah simpan segala-galanya. Kemudian daripada situ Allah buat turunkan Quran ini ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzah ni kalau terjemahan maksudnya, bait itu rumah. Baitul Izzah. Bait itu maknanya rumah. Kan? Izzah itu kemuliaan. Macam kita sebut baiti jannati kan. Bait. Bait tu makna rumah lah. Izzah makna kemuliaan, rumah kemuliaan. Di mana terletaknya Baitul Izzah ini? Dikatakan di langit dunia.
Dekat mana tak tahulah, tapi langit dunia lah, langit yang paling hampir dengan bumi. Dan ada riwayat yang menyebut di Baitul Izzah ini dikatakan, ada juga pandangan lah yang menyebut di Baitul Izzah juga malaikat mereka tawaf. Kita tawaf di Kaabah, kan, tawaf 7 keliling. Malaikat mereka juga tawaf, tetapi di Baitul Izzah. Dan Nabi sebut setiap kali malaikat itu masuk bertawaf di kawasan Baitul Izzah di langit dunia sana, sekali mereka masuk 70,000 malaikat. Sekali masuk tawaf tu 70,000. Sekali masuk 70,000. Sekali masuk tiap-tiap hari 70,000. Tak keluar-keluar. Dia masuk tawaf tu sampailah hari kiamat, tak keluar-keluar. Sekali masuk 70,000. 70,000. 70,000. Kita tawaf 7 kali keluar dah, kan, dengan sakit-sakit pinggang apa semua. Malaikat sekali masuk 70,000. 70,000. Tak keluar-keluar dah. Nabi kata mereka masuk tawaf dan tak akan keluar. Tiap-tiap hari 70,000. Tak usah kita tanya pula besar mana Baitul Izzah tu Ustaz, muat ke? Itu tak payahlah, kan. Bawa bertenang dulu. Kita kena faham yang kita nak mengaji sikit pada pagi ni, walaupun ialah nak huraikan nuzul Quran ni bukan cerita sejam dua, kan, dia makan masa yang panjang lah. Tapi saya akan cuba sebut. Baik, so macam ni, dari Lauh Mahfuz Allah bagi ke Jibril, hantar ke langit dunia. Dia transitkan Quran tu dekat langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah tadi, dibawa turun seketul 30 juz, 6,000 ayat lebih tu. Dia bawa turun tu seketul. Katalah sini Lauh Mahfuz, malaikat pun bawa turun pergi dekat Baitul Izzah. Daripada atas ni bawa turun ke bawah sini, 30 juz seketul dia bawa seketul. Saya sebut ni bahasa yang untuk kita senang nak faham lah. Dan bila ditransitkan ayat-ayat itu dekat Baitul Izzah, dibawa turun pula pada Nabi. Itu dibawa turun tu secara berdikit-dikit. Dia tak bawa turun seketul macam mana daripada Lauh Mahfuz pergi Baitul Izzah tu. Dia bawa sikit-sikit, mengikut suasana, mengikut keperluan, mengikut peristiwa yang terjadi. Barulah Jibril pergi hantar ayat itu. Tengok apa jadi, bawa turun ayat. Tengok suasana, bawa turun ayat. Dan proses daripada Baitul Izzah, langit dunia tadi, dibawa turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil masa selama 23 tahun. Boleh dapat 23 tahun. Jadi mungkin timbul persoalan, kenapa Ustaz daripada langit dunia tak turun gedebuk 30 juz ke Nabi? Jadi jawapannya banyak lah. Yang pertama, dia turun macam saya kata tadilah, mengikut situasi, mengikut keadaan, mengikut peristiwa yang berlaku. Dia tak boleh turun seketul, kan. Dia kena tengok apa kes yang jadi, bawa turun. Okey. Yang kedua, hikmah diturunkan beransur-ansur, sedikit-sedikit, step by step selama 23 tahun. Kata ulama-ulama sirah ialah kerana memudahkan sahabat untuk hafal. Memudahkan sahabat Nabi nak hafal lah. Turun sikit-sikit, kan. Hari ni turun 5 ayat, Iqra, hafal. Esok lusa turun pula ya ayyuhal mudaththir, hafal. Lepas tu turun pula selang sebulan pula, lepas tu turun, lepas tu 2 minggu turun. Dia tak menentulah. Tempoh itu berlaku selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah.
13 tahun proses tu turun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu ayat-ayat yang turun di Mekah namanya ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Makkiyah tu daripada perkataan Mekah lah. Ayat yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Daripada nama Madinah itu. Jadi macam mana nak kenal ayat tu? Kalau di Mekah ni biasanya ayatnya pendek-pendek, surahnya pendek-pendek. Kalau di Madinah ayatnya panjang-panjang. Kalau di Mekah ayatnya banyak mula dengan ya ayyuhan nas. Kalau di Madinah ya ayyuhallazina amanu. Macam tu. Itu kita kena belajar ulum Quran lah, ya. Itu kena tengok balik ulum Al-Quran. Baik, settle itu. Itu basic yang kita kena faham tentang sedikit sejarah nuzul Al-Quran, penurunan wahyu Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang paling penting sebenarnya bila kita sambut nuzul Quran ni, yang paling penting sebenarnya adalah apa sikap kita, apa peranan kita, apa watak kita dengan Al-Quran. Apa watak kita, peranan kita dengan Quran, itu yang paling penting sebenarnya. Kan, nuzul Quran ni kita ambil macam ulang tahun peristiwa saja, tarikh kan. Macam apa tu, 16 Mei nanti hari guru kan, itu tarikh. 31 Ogos Merdeka, itu tarikh. Tetapi sahabat sekalian, yang paling penting ialah apa peranan kita dengan Quran. Atau bahasa mudah lain yang suka saya sebut ialah kita nak apa hak kita terhadap Quran. Itu. Apa hak kita dengan Quran? Maksudnya nak kena buat apa dengan Quran ni? Yang tu. Baik, ada beberapa hak yang kita kena settlekan, yang kita kena usahakan, yang kita kena buat, yang kita kena usahakan lah, insya-Allah. Dah. Baik, apa dia? Baik, terima kasih pada Ramli Yusof daripada Bangi, Wan Zainal Osman, terima kasih bang. Asma Zuraida, Ramli Yahya, Asri Said, Kak Wan, USJ, Bu Haris, Ucu Anis daripada Melaka, Kak Zah, terima kasih. Zailani Kamarudin, Salasiah Chu, Sahliah Superman, Haslinda Hamdan, Tanwir. Terima kasih banyak. Baik, apa kita nak buat dengan Quran ni? Nombor satu, belajar membaca Al-Quran. Nombor satu, kena belajar baca dulu. Belajar membaca, belajar ilmu tajwid setakat mana yang kita ada kemampuan untuk belajar, tahu makhrajnya, panjang pendeknya, dengungnya, apa semualah dalam hukum ilmu tajwid. Kita usahakan belajar untuk membaca Al-Quran. So kena belajarlah kan, sebab Quran itu diturunkan untuk kita baca. So sebelum baca, belajar dulu cara nak baca dia macam mana. Tak kena belajar. Baik, satu, saya cuba ringkaskan. Yang kedua, sahabat sekalian, hak kita dengan Quran ialah membaca Al-Quran. Baca. Bacalah. Baca tahu kan? Baca. Sebab itu ayat pertama yang Allah buat turun ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' ni arahan suruh belajar membaca. Dan sebab itu kita orang Islam kena cuba jadi manusia yang rajin membaca.
Tak, kita kena belajar jadi orang yang rajin membaca. Kena rajin baca. Sebab benda ni kalau kita tak ambil, sedangkan benda itu Quran yang latih. Ayat pertama pun Iqra, Allah suruh kita membaca. Tiba-tiba kita malas membaca. Kita malas baca. Sebab itu minta maaf sebut, kadang-kadang dari satu sudut kita jauh ketinggalan. Dikatakan orang-orang Jepun, tuan-tuan kenal orang Jepun, no? Siapa yang umur dia panjang, hari ni umur dia mungkin 60-an, 70-an, mungkin dia pernah merasai zaman Jepun dulu. Orang Jepun ni ada kajian yang menyebut setahun mereka berjaya menghabiskan bacaan buku sebanyak 100 buah. Average setahun orang-orang Jepun berjaya menghabiskan pembacaan buku mereka sebanyak 100 buah. Saya nak tanya satu soalan. Jangan seram sejuk pula, bawa-bawa tenang dulu. Soalannya ialah, mata kita dengan mata orang Jepun, siapa lebih besar lagi? Mata kita dengan mata orang Jepun, siapa yang besar agak-agak? Mata kita lah tak. Mata Jepun kan sepet dia panggil tak, macam mata orang Cina kan. Mata dia sepet tapi rajin baca. Mata kita besar tapi ... Jawab sendirilah. Ada kajian menyebut rakyat Malaysia setahun dia berjaya habis 2 buah buku. Jauhnya kita dengan Jepun. Kita tak payah tanya bukti lah, tuan-tuan tengok sendiri di Jepun. Walaupun kita tak nak pergi Jepun kan. Cuba kita tengok orang Jepun ni naik kereta api pegang buku, tunggu kereta api baca buku, tunggu bas baca buku, naik kereta baca buku, dalam rumah baca buku, dia pejabat baca buku. Bila yang diorang tak baca buku? Kan, sepatutnya benda tu boleh kat kita. Iqra tu sepatutnya kita punya. Sebab Allah buat turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal lazi khalaq. Tiba-tiba mata kita lah ustaz. Kan, tiba-tiba orang Jepun, orang Korea, orang Cina yang, yalah, kalau kita cerita daripada ilmu dunia tu lebih laju lah, sebab mereka rajin membaca kan. Jadi kita ambil semangat nuzul Quran hari ini, jadilah anak Melayu Islam, jadilah manusia yang rajin membaca. Saya pesan ke diri saya juga, saya pun tak adalah rajin benar kan, cuma bacalah sikit-sikit. Cuma kita kena disiplinkan, at least satu hari setengah jam atau 1 jam aku ni kena membaca. Spendkan masa tu, macam tu kan, kena disiplin. Jadi nombor 2, sahabat sekalian, hak kita dengan Quran kena baca. Azli, mata sepet rajin baca, mata besar ... Kan, betul lah saya cakap ke? Ada yang tak puas hati pula pagi ni kan. Relax, buat tenang. Jadi sahabat sekalian, nombor 2, baca Quran. Bacalah. Nak baca macam mana ustaz? Bacalah. Nak baca banyak mana? Baca setakat mana yang kita rasa kita boleh baca. Kalau nak rasa segan sikit, hari-hari benda lain kita boleh baca kan. Hari-hari baca WhatsApp, hari-hari selak Facebook, boleh. Tengok surat khabar online, boleh. Tapi Quran kita jarang selak kan. Sepatutnya kita, yalah, orang kata tanamkan kesedaran itu sikit, biar kita ada rasa malu sikit dengan Allah dah. Aku ni benda lain rajin baca.
Quran ini ayat-ayat Allah tau. Wahyu, kalam yang suci, tidak bercampur dengan kalam manusia. Quran itu dipanggil kalam Allah. Jadi soalannya tadi, nak baca banyak mana Ustaz? Tak. Cik Hatiah tulis buku makanan kedua orang Jepun. Makanan pertama dia sushi alangkah baiknya kalau mereka Muslim. Betul kan? Kalau ada orang Islam, ialah bukan tak ada Islam, ada dah, ada orang Jepun yang Islam tapi tak ramai lah. Tapi kalau ada orang Islam ni, Allahu Akbar, besar pahala tak? Besar pahala, otak dia laju. Jadi sahabat sekalian, baca banyak mana nak baca. Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang mudah daripada Quran. Apa yang mudah. Ada ulama juga yang bagi tahu paling-paling kurang setiap hari 10 ayat. Itu paling kurang. Tapi atas kemampuan kita lah. Saya boleh baca Ustaz satu hari 1 juz. Silakan. 30 hari habis satu Quran. Saya tak larat Ustaz, satu hari boleh 4-5 muka surat lah. Silakan. Mari pula orang lain, saya satu hari boleh 2 muka je Ustaz. Bismillah. Datang pula orang lain, saya satu hari 1 muka je Ustaz. Orang lain pula setengah muka je Ustaz. Jalan. Datang pula orang lain, saya boleh 1 ayat je Ustaz. Satu hari. Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim. Silakan. Mari pula orang lain, saya tak boleh baca langsung Ustaz. Baca surat khabar je lah. tak payah jadi orang lah kalau begitu. Jadi sebab itu sahabat sekalian, ini penting. Betul, 100 ayat pun ada yang sebut 10, ada yang 100, macam-macam lah satu hari tak. Jadi kita usaha setakat mana yang kita mampu. Pada saya, usahakan setiap hari membaca Quran. Itu yang paling terbaik. Berapa ayat tak kisahlah, setakat mana yang boleh kan, setakat mana yang kita mampu. Sebab Allah pun sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang senang, apa yang mudah untuk kamu dalam Quran. Itu kita kena usahakanlah. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, itu saya ringkaskan nombor 2. Ya, baca. Jangan dibiarkan Quran tu berabuk. Jangan dibuatkan Quran tu hiasan dalam almari saja. Bacalah. Ya, itu nombor 2. Secara ringkas. Yang ketiga, sahabat sekalian, kalau boleh dihafalkan Quran itu. Kan? Kalau boleh dihafalkan Quran tu, tidak wajib bukan hukumnya wajib menghafal Quran, tidak. Tak wajib. Sunat saja. Kalau mampu nak jadi hafiz atau hafizah, dipersilakan. Kalau mampu hafaz 30 juzuk, silakan. Saya tak mampu Ustaz, saya mampu juz 30 aja. Bukan 30 juzuk, juz 30 aja. Sila. Saya mampu juz buah aja Ustaz. Juz mangga. Elok minta ke darah lah kau air mangga tu. Tak. Jadi tuan-tuan, takat mana boleh hafal, hafal lah. Lagi banyak lagi bagus kan. Ada kaedahnya begitu, tapi tidak wajib. Kalau mampu, bismillah. Kalau tak mampu, baca saja pun sudah cantik. Kalau boleh hafaz, lagi bagus. Ada kaedah ada gitu. Sebab apa? Sebab yang penting ialah, selalu saya sebutlah, kalau tuan-tuan ibu-ibu biasa dengar kuliah saya,
Saya selalu sebut, jadikan Al-Quran itu best friend forever. Kita jadikan Quran sahabat baik kita sampai mati. Jadikan Quran sahabat baik kita sampai kita mati. Tuan-tuan, saya nak sebut, kalau kita khatam Quran, kita khatam Quran dapat sekali pun alhamdulillah. Saya belum khatam lagi ustaz, tak apa, pelan-pelan kayuh, slow and steady. Saya dah 5 kali ustaz, alhamdulillah. Saya nak cerita satu kisah tuan-tuan, mudah-mudahan orang kata jadi motivasi lah, insya-Allah. Beberapa tahun lepas saya dijemput tazkirah dan khutbah Jumaat di Masjid Zakaria Batu 8.5 Gombak. Orang Gombak dia tahulah masjid ni masjid baru, tempat yang almarhum arwah Abang Boce disemadikan, disolatkan, yang penuh masjid tu kan. Masjid itulah. Ke situ, kawasan tu kampung saya juga, di Simpang 3 Gombak tu. Jadi saya khutbah selesai semua hari Jumaat kan. Habis-habis mayang sunat nak balik lah. Bila nak balik, saya nak ambil selipar saya, kasut lah dekat dengan tangga masjid. Bila saya turun ke bawah tangga tu, depan selipar saya tu ada seorang pakcik, dia duduk atas tangga tu. Orang tua lah, kita kata macam otai kampung tu lah. Kita tengok gaya tu kita tahulah orang lama di kampung tu. Dia pun salam saya, dia kata, "Ustaz, nak balik dah ke?" "Balik pakcik, rumah jauh," dia kata, "kat Sungai Buloh. Nak balik lah, perut lapar masa tu." Dia kata, tapi dia bersalam tu, dia tak lepas tangan. Dia tak lepas tangan saya. Saya kata, "Pakcik ni dah pasal apa pula ni?" Dia kata, "Ustaz, tolong doakan pakcik." Saya ingat umur dia tuan-tuan 70-an. Nampak sehat lah. Sehat cara orang tua kan. 70-an umur dia. Dia kata, "Ustaz, doakan pakcik." Saya kata, "Nak doakan apa pakcik?" Kena tanya tuan. Yalah, nak doa menikah lagi ke, mana tahu tak? Tanya dulu. Kan doa pelik-pelik kan payah pula. Tanya pakcik nak suruh saya doa apa. Dia kata, "Ustaz, sekarang ni saya dah tengah baca Quran. Tak silap saya dia sebut juzuk yang ke-27 saya rasa. Ni pakcik tengah baca Quran ni ustaz. Pakcik tengah menghabiskan Quran, dah juzuk 27. Tak silap saya lah 27, 26 macam tu. Maknanya ada sikit lagi 3-4 juz nak habis." Lepas tu saya kata, "Nak doakan apa pakcik?" Dia kata, "Ustaz, tolong doakan pakcik sihat, pakcik panjang umur, dapat menghabiskan yang berbaki lagi 3-4 juz ni ustaz." Saya kata, "InsyaAllah pakcik, saya doakan sekarang juga. Mudah-mudahan Allah izinkan pakcik menghabiskan sakit baki lagi 3-4 juz untuk khatam Quran." Saya sebut gitulah. Lepas tu dia sambung pula tuan-tuan. Dia cakap apa? Dia kata, "Ustaz, insya-Allah lah ustaz, kalau ditakdirkan Allah saya berjaya habiskan berbaki 3-4 juz yang saya minta ustaz doakan saya ni, alhamdulillah ustaz, inilah khatam Quran saya sepanjang hidup saya kali yang ke-100. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang dia bersungguh minta saya doakan itu, rupa-rupanya dia nak khatam kali ke-100. Saya dengar-dengar itu rasa nak start kereta balik tuan. Malu kita. Kita entah 5 kali pun tak sampai lagi apa. Saya lah tuan-tuan mungkin lah nampak wajah hebat-hebat wali-wali ni mungkin lebih daripada saya lah kan.
pakcik tu kali ke 100. Saya fikir pula, kalau umur dia 70 tahun, dia pandai baca Quran, katalah daripada umur 10 tahun lah kita katalah. 70 tolak 10 ada 60 tahun. Kalau sekali setahun dia khatam, maknanya baru 60 kali. Mesti ada dalam setahun tu melebihi sekali tak? Dan dia kata, Ustaz, habis ni insya-Allah 100 kali Ustaz. Allahu Akbar. Oh tuan-tuan, kita dengar rasa tercabar. Kita muda lagi. Kita dengar tu, ya Allah, hebat pakcik ni kan. Hebat pakcik ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, tu satu cerita yang selalu saya sebut lah. Satu lagi cerita yang tuan-tuan pun tahu. Bekas penyanyi kumpulan Spring, Ameng. Sama tak? 100 kali tak? Boleh lah Ustaz. Duduk dalam penjara, tak tahu apa nak buat. Habis takkan kita nak khatam 100 kali kena masuk penjara kot. Kan agak-agak lah bro. Nak sebutnya berapa ramai orang kena penjara ada baca Quran? Tak semua tuan-tuan. Tapi Allah nak bagi hidayah pada dia, kan, pada Aming Spring tu, Allah nak bagi hidayah ke dia. Dia belajar Quran, dia baca Quran, dia khatam sampai 100 kali. Kan keluar paper kan, keluar dalam TV. Lepas tu dia berubah, dia semayang taubat semua dia buat. Sebab dia dipenjarakan tu, Allah nak ubah dia. Ada orang yang berubah sebab benda lain, bukan mesti nak kena masuk penjara baru berubah. Ada juga orang kalau masuk penjara tak ada apa pun, kan. Ini cerita hidayah Allah. Cuma saya nak sebut yang kedua tadi. Yang ketiga tak, hafal Quran kalau boleh. Kalau tak boleh, hafal yang boleh ajalah. Saya boleh 3 kul ya Ustaz. Bismillah. Kan, 4 kul, naik taraf sikit. Kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Cantik. Naik makam sikit, 4 kul. Tahun lepas 3 je. Jangan marah tuan-tuan tu. Gurau, jangan marah. Bawa tenang. Jadi tuan-tuan, itu nombor 3. Nombor 3 no. Saya ringkas-ringkas je ni. Dah 7.20 dah. Yang keempat, hak kita dengan Quran. Abdul Aziz Habibi, maaf lewat masuk kelas. Biasa kalau di sekolah lewat masuk ni kena denda. Tapi online ni tak apalah, kan. Yang penting dengar menyinggah pun jadilah. Masing-masing ada urusan, kan. Kita faham situasi tu. Baik, yang keempat, hak kita dengan Quran ialah cuba mentadabbur. Tadabbur ni apa? Baca, lepas tu tengok makna. Kan saya dah sebut itu hari. Sekarang ni banyak Quran yang dah canggih lah. Yang ada tafsiran dia, yang tepi tu ada terjemahan, ada warna-warni tajwid dia, kan. Kulit kertas dia cantik, tebal sikit. Harga pun bawah 100 pun ada tak? Jadi kita baca bukan hanya sekadar baca. Baca tu bukan sekadar baca saja. Itu pun dah bagus dah. Kita baca saja pun dah ada pahala. Tapi lagi cantik kita upgrade sikit untuk kita tengok ayat dia. Untuk kita tadabbur ayat dia, kan. Katalah kita baca surah Yusuf. Surah Yusuf. Kita baca, kadang-kadang saya baca, kadang baca satu ayat tengok, baca satu ayat tengok. Kadang saya baca satu muka, lepas tu baru saya tengok. Buat satu-satu lah. Itu atas kita lah, mana-mana yang kita rasa selesa nak buat. Contoh kita baca surah Yusuf, kan. Tengok ayat tu, baca ayat, tengok makna. Tengok makna. Tak? Bila tengok makna ni, baru kita tahu, oh ini cerita Nabi Yusuf. Kan, adik-beradik dia pun tak puas hati dengan dia, dengki.
Jadi kalau kita ada adik-beradik berdengki dengan kita pula, tak usah susah hati lah. Nabi Yusuf dah kena awal kan, Nabi Yusuf dah kena dulu lah. Nabi Yusuf telah dipulaukan dengan konspirasi jahat adik-beradik dia kan, nak dilemparnya masuk dalam telaga. Lepas tu bukan nak dilempar, memang dilempar masuk dalam telaga. Lepas tu bawa balik baju, ambil darah mana pun tak tahu, beritahu ke ayahnya, kata Yusuf dibahan serigala. Macam-macam lah. So bila kita baca, baru tahu ini ceritanya. Bila baca surah ni, ini kisah Firaun. Baru seronok tuan-tuan. Barulah orang kata kita boleh menjiwai Quran tu. Baru boleh menjiwai. Baru kita boleh rasa feel. Kita buat ibadah ni, tuan-tuan tu. Farhan, kau jangan macam-macam Farhan. Saya pun lewat juga katanya. Farhan ni nak kena dengan aku ni, kawan sekolah tuan. Helwa istiqamah. Bila dah umur ni dibaca dan ditadabbur, ada penghayatan sebab faham makna. Ya. Coy, terima kasih Coy. Amiruddin Ayub, terima kasih. Zulkarnain Hassan, Ramlah Sulong, semua-semualah. Azli Latif, terima kasih. Bob Izzat, Kak Rahmah Ismail. Tanyalah Ustaz pun bab baca Quran. Ialah hari ni sempena nuzul Quran. Maafkan saya Ustaz, kau ni nak kena Farhan. Baik, sahabat sekalian, saya nak sebut tadi, kita cuba mentadabbur. Bagus tuan tadabbur ni. Dan saya suka sebut macam ni lah, cuba kita buat satu, kita transferkan. Saya pasti tiap-tiap orang di kalangan kita ni ada benda yang dia suka buat. Kita panggil macam hobi lah, favorite. Ada tak benda dalam hidup ni yang memang kita suka buat, dan bila kita buat benda tu, memang orang kata menghayati sungguh lah. Kita rasa feel, kita rasa seronok kan. Ada orang dia kaki cycling, dia suka kayuh basikal. Baguslah untuk kesihatan kan. So bila weekend aja, Sabtu Ahad, dia malam tu tidur, dah mula seronok lah. Tak sabar ni, besok aku nak pagi lepas subuh nak pakai baju, nak polish basikal, nak cycling kan. Kontak dah geng-geng kayuh ni, janji jumpa kat tol, jalan sekali. Seronok dia menghayati kayuhan tu. Ada orang dia suka ride motor. Dia Sabtu Ahad je konvoi. Dia rasa konvoi tu satu nikmat, dengan ramai-ramai, berhenti orang tengok, seronok. Dia rasa seronok tu. Sekarang ni saya nak sebut kalimah seronok. Orang Kedah kata seronok, syok kan. Orang kampung saya kata happy. Orang kampung saya cakap orang putih kan. Seronok tu kita nak pindahkan. Sekejap saya bagi contoh dulu. Ada orang suka memancing macam saya. Saya dua je tuan. Mancing, main bola. Dua ni korang jangan cakap apa-apa lah kan. Kuliah pun kena ejah kalau dua hal ni. Kan. Orang yang memancing tuan, dia tak dapat ikan tak apa. Janji dia boleh turun, dia boleh baling joran, dia boleh tunggu, orang kata apalah mancing ni kan, berjam haram seekor tak dapat. Orang yang tak minat mancing, dia takkan tahu macam mana feel-nya memancing tu. Jangan tuan-tuan, saya kalau tengok sungai pun dah meletar tangan kan. Kadang pergi kuliah kan, naik kereta, nampak sungai, terus terbayang walaupun dalam kereta tak ada joran pun, joran kat rumah, tapi nak cerita feel tu. Bila kita sampai kat sungai, ke laut dah, siapkan pancing, bubuh umpan, baling, sejam melengung tak apa ikan, tak apa. Ikan tu roteh sikit-sikit pun, dia makan umpan pun jadilah, walaupun ikan tak dapat kan. Tapi dia punya feel seronok tu, itu maksud saya.
Orang yang macam perempuan, dia suka menjahit, dia seronok nak menjahit. Dia suka tanam bunga, dia suka tanam bunga. Boleh tak sekarang ini, macam mana kita suka dengan apa yang kita buat tadi, dengan hobi-hobi kita tu, kita transferkan kesukaan itu, kita bawa pada ibadah baca Quran kita. Tiap kali nak baca Quran, kita suka. Zamri tanya, happy tu kampung ustaz kat mana? Bawah sikit daripada Manchester United. Sebab kita ni peminat MU kan, tak boleh buat apa dah lah. Jadi sahabat sekalian, boleh tak sukanya kita pada benda dunia tadi, yang kita seronok mancing, seronok kayu basikal, seronok memandu. Ada orang seronok memandu, ada orang seronok berjoging, ada orang seronok melancong. Boleh tak keseronokan itu, sifat seronok itu, kita alihkan pada ibadah kita? Kita alihkan pada ibadah kita. Seronok tu kita transferkan. So bila nak puasa, seronok kan? Bila nak bangkit sembahyang subuh, seronok, tak sabar nak sembahyang subuh. Boleh tak kita buat macam tu? Sebagaimana seronoknya kita dengan dunia tadi. Walhal dunia tu tak ada benda. Allah kata, wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah kata akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sekarang ni boleh tak kita transferkan benda tu? Itu maksud saya tadi. Kan ni bila baca Quran, Allah mengantuk lah. Tadi siapa sebut tu? Cik Hati kan, dia kata bila dah baca Quran nampak ayat tu kecil besar, berhentilah sebelum gugur syahid fi sabilillah. Bila baca Facebook, cerah biji mata. Baca Quran alif lam mim je dah berbayang-bayang dah. Kan? Apa pasal pula lam ni ada 3 kaki? Sudah. Tu jawabnya, sadaqallahul azim. Kan, sebelum kita gugur syahid fi sabilillah, baik sadaqallah dulu dah. Itu ceritanya. Kan? Ni bila nak ibadah malas. Alangkah seronoknya keseronokan yang kita buat dengan dunia tadi, kita transferkan pada ibadah. Ini memang A1 punya tuan, A+. Kan, bila baca Quran, seronok ni, aku nak baca banyak-banyak ni. Kan, itu ceritanya. Kemudian nak apa lagi, nak puasa seronok ni, seronok tang nak raya je kan, tang puasa tak haram, tak seronok pun. Nak tarawih malas je kan. Nampak kita kan, lemah kita. So mulai saat ni kita cuba transferkan keseronokan dunia. Macam mana kita seronok dengan benda dunia, kita lebih seronok dengan benda akhirat. Boleh kita cuba lah, kita cuba. Baik, Muhammad Syukri, Ustaz, sarjana biasa main bola dekat padang mana? Saya sebenarnya di sarjana ni tak pernah lagi main bola. Ada kawan-kawan ajak, siapa ke nama abang tu, dekat padang depan Petronas tu lah, sarjana tu kan, padang sarjana kita tu lah. Sebab dulu saya pernah main bola dengan abang tu, nama apa tu lupa, Pak Wan. Pak Wan kan, dulu Pak Wan main bola dengan saya, dia gombak. Saya main bola lama dah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, wakil sekolah, lepas tu universiti, wakil universiti. Tapi jangan beritahu orang lah, position saya striker lah. Itu je nak beritahu, jangan beritahu kat orang lah. Penyerang yang berbisa lah satu masa dulu. Kalau sekarang main mungkin jaga gol je lah ya. Mungkin jaga gol. Saja seronok dah. Baik. Cadangan tuan-tuan ni lain macam lah. Baik, sekejap.
Asma Zuraida, terima kasih. Rabi'ah Saruji, jap. Rahmah Ismail, tanyalah Ustaz tadi dalam TV. Rofai Saban, terima kasih. Rohana Saina, line clear dari mana tu? SGP apa? Singapura. Muhammad Kamal Arifin, baca kisah Nabi Musa, lepas tu tengok jejak Rasul. Betul. Lepas tu rasa macam nak pergi Mesir, Jordan kan. Betul. Dia punya, orang kata aura dia tu masuk kan. Sebab kita faham jalan cerita. Macam saya lagi lah awal-awal, kalau tuan-tuan ingat, jejak Rasul yang pertama dulu 1994. Saya ingat tu, masa tu jejak Rasul pertama dibuat kat Mesir. Kami antara student yang adalah juga membantu kru-kru jejak Rasul. Waktu bila kita dah balik, kita tengok balik filem tu kan, rasa Allah rindu nak pergi Mesir tu kan. Betul saya cakap, kita dah tahu jalan cerita, lagi seronok tak? Lagi seronok. Terima kasih Asma Zuraida, Kak Farida Wahab, kita pakat-pakat baca Quran. Nur Zalida Ismail, Halimatun Ishaq, Abu Ziyad, mohon pencerahan Ustaz. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, tetapi nuzul Quran disambut pada 17 Ramadan. Apa hikmahnya? Dia sebenarnya Al-Qadar itu malam yang ditentukan kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Quran itu, kata Allah, pada malam yang ditentukan. Itu disebut oleh ulama 17 Ramadan. Saya tak tahulah apa hikmahnya 17 Ramadan tu, tetapi itulah yang disebut oleh para ulama. Zaman Rasulullah dulu, Jibril turun pada malam itu, 17 Ramadan. Cantik nombor tu kan, 17 Ramadan. Dan setiap tahun sebenarnya bila kita meraihkan nuzul Quran, maksudnya kita ingat peristiwa itu. Dan sebenarnya Lailatul Qadar yang kita nak rebut ni juga, ceritanya Jibril pun turun ke bumi. Jibril pun turun juga. Cuma turunnya itu ibarat macam memperingati peristiwa nuzul Quran itu. Cuma bezanya kali ni malaikat turun, Jibril turun, tak adalah bawa Quran. Quran dah lengkap dah. Cuma mereka turun nak cari siapa yang ibadah pada malam itu dah, untuk dicatatkan apa dipanggil, amalan-amal baik yang dibuat oleh manusia pada malam yang berkenaan, insya-Allah. Boleh macam tu? Boleh tak boleh pun boleh ajalah. Muhammad Kamal Arifin, cadangan saja Ustaz, try main golf. Dia tapi ada ustaz-ustaz yang main golf kan. Tak apa, mana tahu ke depan besok kan. Orang kata main golf ni bagus juga untuk kesihatan pun, ya juga kan, pecah peluh. Tapi takut lagi saya main golf kan menyabit rumput je kerjanya. Bola terletak je kat situ kan. Ustaz bagi tips nak seronok dengan ibadah. Tadi saya sebut dah, antara tipsnya tu, kita rasa pertama kita transferkan keseronokan tu sendiri kan. Kita buang sifat malas, sifat negatif. Kita dengar azan Zuhur, sebelum azan tu dah ambil air sembahyang. Contoh ni, kita dengar azan, apa kita kata? Allah. Nampak? Allah, bang pula dah, azan pula dah. Kan masalah tu. Itu kan ada masalah tu kan. Jadi pertama, yang negatif-negatif tu kita buang lah kan. Sifat negatif, malas, tak seronok ibadah, kita buang. Kita transferkan aura positif yang seronok. Yang seronok tu yang seronok tu kita transferkan, baru dia jadi syok kan. Lepas tu kita kena ingat, aku buat ibadah ni untuk aku, untuk masa depan aku besok. Yang aku pulun dunia ni tak setara mana pun, mati anak bini yang dapat kan, waris-waris yang dapat. Ni aku
pulun nak baca Quran, aku pulun nak mengaji, aku pulun nak infak, aku pulun kuliah ni untuk aku besok dalam kubur, untuk aku di akhirat. Baru dia datang semangat tu, insya-Allah nah. Boleh gitu. Rahimi Taha macam kenal kat ni. Ustaz main bola position apa? Tadi saya dah sebut, bekas penyerang berbisa lah. Kan? Tapi kalau sekarang jadi gol lah tuan-tuan, tak larat lah. Tapi boleh lagi, skill tu ada lagi, jangan risau. Skill tak lari lah. Salah Siah Cu, terima kasih. Muhammad Yafiz, Ustaz mujtahid mutlak ulama mana Ustaz? Apa dia tu? Mujtahid mutlak ulama mana? Apa soalan itu? Muhammad Syukri, saya dulu duduk Jalan Seri Pagi 3. Okey, Seri Pagi tahu, sekarang dah pindah Kundang. Dulu biasa main kat belakang Shell, belakang Shell. Okey. Belakang Shell di Padang yang dekat, tahu. Belakang Shell, tahu. Saya suka Ustaz Sempoi. Yalah, macam-macam ustaz ada kan. Masing-masing ada peminat dia masing-masing. Bukan nak suruh ta'assub dengan saya, dah lah kan. Kita suka-sukalah. Suka pada semualah. Ya? Jangan ta'assub pada ustaz-ustaz tertentu je. Terima kasih Ucu Anis, tolong catatkan tadi. Dia ada 5 sebenarnya ni. Satu lagi saya tak sebut lagi. Saya nak perhabiskan ni. 7.40 dah tuan-tuan. Haus. Apabila diturunkan pada zaman kegelapan untuk dijadikan petunjuk menuju fajar, cahaya agar mendapat kebaikan untuk kehidupan di jalan yang lurus. Fauziman, terima kasih. Rohana Saina, pulun tu bahasa apa Ustaz? Pulun bahasa Kedah kan? Pulun Kedah, pulun. Rohana ni tinggal di mana ni? Bahasa Kedah kan? Pulun Kedah, pulun. Pulun tu maknanya bersungguh dah. InsyaAllah. Baik, kita habiskan yang terakhir sahabat sekalian. Yang terakhir iaitu yang kelima, apa hak kita dengan Quran selain belajar, selain membaca, selain cuba menghafal, selain mentadabbur. Yang kelima, yang paling penting ialah mengamalkan. Ya, mengamalkan apa-apa sahaja. Boleh dapat apa sahaja yang Allah dah letak dalam Quran, hukum hakamnya, peringatan-peringatannya, peraturan-peraturannya, maka kita kena cuba, orang kata mengamalkannya lah. Mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Cuba amalkan. Bila Quran kata aqimus solah, semayang, kita pun semayang. Bila Allah kata keluarkan zakat, kita bayar zakat. Allah kata kita pergi haji, buat haji, pergi buat haji. Allah kata bagian, ikut. Cuba amalkan. Sebab Quran ni sebenarnya sahabat sekalian, sangat mulia, sangat hebat, sangat memberi inspirasi. Dan kajilah Quran, insya-Allah kita akan jumpa banyak benda yang Allah ajar pada kita, yang kadang-kadang akal kita pun susah juga untuk kita memikirkannya bersama-sama. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira okey. Rohana Sina, saya dari Marine Tris, Singapura. Patut dia tanya tu, tak faham. Pulun tu maksud dia bersungguh kan. Bahasa orang Kedah. Zaya Sulun, terima kasih. Kedah banyak ulama. Salah Siah, pulun tu bahasa Kedah. Orang Perak kata sapu bagi habis katanya. Itu kata orang Perak pula, sapu bagi habis.
Alright, thank you. Baik, last sekali yang kelima tadi, kita cuba mengamalkan ajaran-ajaran Quran. Baik, sahabat sekalian, saya mohon izin berhenti setakat ni dulu untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian, di atas share yang telah tuan-tuan buat sebagai ganjaran pahala kita, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada semua yang saya sebut nama, yang saya tak sempat sebut nama, yang tercicir, saya minta maaf. Yang tanya soalan, mana yang saya mampu saya jawab. Kalau tak puas hati jawapan tu, saya minta maaf juga. Saya bukanlah yang terbaik di kalangan yang ada. Mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya lagi, insya-Allah. Orang kata kita share-share saja tak? Kita kongsi-kongsi ilmu yang ada, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada Quranic Mind City Center yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan mohon pada semua sahabat untuk kita like page Quranic Mind City Center yang telah kita pinkan di bawah itu. Tuan-tuan boleh like, tuan-tuan boleh follow, tuan-tuan boleh pergi pada laman web yang disediakan di situ. Ada info-info yang menarik. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk Quranic Mind City Center untuk kerja-kerja dakwah yang mereka buat selama ini. Dan mereka ini berpusat di seksyen 14 Shah Alam. Kalau tuan-tuan nak belajar Quran, asas Quran, tajwid, tadabbur, taranum dan sebagainya, dan perbaiki solat juga, boleh berhubung dengan Quranic Mind City Center seksyen 14 Shah Alam. Alright, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa petang ni. Petang ni kita sembang apa lagi? Nanti kita sembang apa-apa yang patut. Terima kasih banyak sahabat daripada Malaysia, sahabat daripada Indonesia, sahabat-sahabat daripada Singapura juga. Ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak support audio kuliah punya program. Ya, ajak kawan-kawan lain sama like page audio kuliah kita ni. InsyaAllah Muhammad Syukri doakan sama-sama beliau istiqamah baca Quran, tapi kurang pandai tak apa, kurang pandai kita belajar. Orang kata apa? Pelan-pelan kayuh kan. Arab kata apa? Qalilan wasara jibalan. Orang Arab kata, orang kampung saya, tadi kampung kat Manchester kan, dah tukar kampung pula dah. Kampung dekat Arab Saudi. Apa? Qalilan wasara jibalan. Sedap bunyi kan. Sebenarnya terjemahannya mudah aja, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Orang Melayu kata begitu tak. Abu Hadif. Oh ya, ada ni. Aduh. Abu Hadif ni, saya cerita buat bola tadi tuan. Abu Hadif ni kami punya striker ni. Saya punya sahabat daripada Kok Diang. Kok Diang kan Naim? Ladah di mana? Kok Diang ke mana? Aku lupa. Jadi Ustaz Darul Naim, sedap nama, Darul Naim Ahmad. Dia sebelum ni di Langkawi kan, dah pindah belah sini lah. Dan rakan serumah saya sebenarnya masa duduk di Mesir dulu, mengaji Mesir tahun 93 dulu. Dan ni memang kaki bola lah. Sahabat saya ni dia tak reti penat kan. Dia main bola habis satu padang, dia tak reti penat dia ni kan. Memang terror lah Naim. Tapi yalah, suka gelik sangat masalah dengan ni. Terima kasih Salasiah Chu, Halimatun Ishaq, Kak Saliza Agus, Rohayati Abdul Halim, terima kasih. Zila Sharif, Sarbanun Minan, Abang Zainal Osman, sekali lagi takziah abang. Boleh nanti hadiah-hadiahkan untuk arwah ayah kan. Ibadah yang kita buat tu niatkan pahala lah, insyaAllah. Coy, terima kasih Coy. Ucu Anis, Bu Hadif, jom pergi mancing. Mancing mana bang? PKP ni tak boleh pergi mancing ni. Meleleh dekat
Jitera meleleh. Halimatun Ishak, terima kasih. Naim, nanti kita pergi mancing Langkawi, bawa power sikit. Aziz Mak Koko, HCNJ, tu dia nama canggih. Alright, terima kasih banyak semua. Terima kasih yang menonton pada pagi ini. Salam nuzul Quran. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi ingat 5 perkara yang berkait dengan Quran tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi petang nanti pukul 6 InsyaAllah tazkirah harian kita. Dan jangan lupa siapa yang nak infak kepada Quranic Mind Center boleh berbuat demikian. Boleh tengok link yang kita pinkan di bawah. Yang nak infak pada audio kuliah pun boleh, akaun yang tertera. Nak infak pada saya untuk saya uruskan pun boleh. Boleh PM pada nombor yang biasa kita bagi itulah, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Kita jumpa petang nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.